ambil apa, kita perlu ambil apa-apa pengetahuan daripada orang lain yang dikongsi, dan kita kena fikirkan macam mana benda tu kita boleh aplikasi dalam bisnes kita. So, jangan ambil apa yang orang lain cakap bulat-bulat dan terus try nak copy paste. Yang pentingnya kita cuba dalam perniagaan kita dan kita tengok benda tu jadi ataupun tidak. Okay, so itu nasihat saya lah. Jadi hari ini saya nak kongsi bagaimana kita nak close deal dengan memastikan bahawa kita ada message pemasaran yang tepat, yang betul untuk segmen pelanggan kita. Jadi semua okey, boleh saya dapat thumbs up? Semua seperti biasa malu-malu nak buka video. Boleh saya dapat thumbs up? Siapa ada kat sini? Kalau tidak saya macam rasa you all on aja tapi you all tak ada kat situ. Hello. Okay, Kumaran. Thank you. Our King Tattoo. Siapa nak tattoo, pergi jumpa Tuan Kumaran. Yang lain ada kat situ atas nama je lah. Ada coach, ada. Okay. Alright, I just nak make sure. Saya cakap seorang-seorang macam saya short sendiri dah pula. Okay, sekejap. So, seperti biasa, saya mulakanlah dengan saya share slide. Hold on. Okey, seperti biasa saya akan repeat beberapa konsep yang sangat penting untuk kita ingati. Okey, yang kita perlu ingati sebab ini adalah asas kepada perniagaan kita. Okey. Jadi saya akan ulang-ulang ni sebab saya nak make sure semua orang betul-betul ingat dan guna pakai ni bila membuat apa-apa keputusan dalam perniagaan masing-masing. Okey. So 3 circle ni, kalau masih lagi sebenarnya ada 4 circle kat dalam situ. Sorry, hang lah pula. Okay. Alright, so these 4 circles dia sangat penting. Kenapa? Dia secara keseluruhan menggambarkan mengenai bisnes kita. Jadi apa yang kita nak cari dalam memulakan perniagaan kita dan mengembangkan perniagaan kita ialah kita nak cari sweet spot ni lah. Yang sini ni kan. Yang tengah-tengah ni. Jadi ada 4 perkara yang kita kena ingat. Satu ialah kehendak pasaran. Kehendak pasaran. Market desirability. Kehendak pasaran. Kedua ialah technical feasibility. Maksudnya kita boleh buat, tak boleh buat. Kita mempunyai skill, skill, teknologi dan sebagainya untuk menjayakan nilai tambah, value creation yang kita buat. Yang ketiga, kita kena pastikan bahawa kita boleh mendapat nilai daripada perniagaan kita. Maksudnya kita dapat capture value, sama ada dari segi wang tunai, dari segi dalam apa-apa bentuk yang nilai kepada kita. Itu sebabnya bila kita cakap keusahawanan ni merupakan satu konsep yang dalam konteks berbeza-beza. So, konsep nilai itu dia berbeza dalam konteks berbeza. Contohnya kalau kita perniagaan berdasarkan keuntungan, sepastinya konsep keuntungan tu merupakan nilai yang kita nak. Ringgit, RM, USD dan sebagainya. Tapi kalau kita dalam konteks usahawan social enterprise, dia punya nilai tu tak semestinya dalam wang ringgit, tetapi juga nilai kepada komuniti, pulangan kita dapat daripada masyarakat dan sebagainya. Okay? Mengurangkan kadar pengangguran, mengurangkan menambah baik taraf kehidupan mereka yang memerlukan bantuan, contohnya B40 ataupun ibu tunggal dan sebagainya. Okay? Jadi perkara lain yang juga kita perlu pantau ialah persekitaran luar, external environment. Bagaimana persekitaran luar ini akan memberi impak kepada
perniagaan kita, daripada pasaran yang kita masuk, daripada pulangan perniagaan tersebut, dan juga daripada kebolehan kita menyediakan nilai tersebut. Okay, operational and technical feasibility. Okay, contohnya sekarang disebabkan oleh MCO, disebabkan oleh COVID, disebabkan perang di Ukraine dan Rusia, external environment ini secara tidak langsung telah mengganggu keseimbangan tiga bulatan tersebut. Okay, dari segi sekarang kalau kita cakap mengenai technical feasibility, mungkin setengah-setengah kita menghadapi masalah mendapat pekerja. Okay. Dan bila kita menghadapi masalah pekerja, dicampur pula dengan masalah barangan naik, harga barangan naik. Jadi dia ketiga-tiga bulatan ni kan dia tak statik lah. Dia akan berubah mengikut keadaan external environment juga. Okay. Jadi contohnya bila isu-isu ekonomi, mungkin pasaran yang kita menjadi pasaran utama kita sudah tidak lagi mahu membeli produk kita. So kita kena peka. Kita kena sentiasa bertanya pada diri kita, bila berlaku sesuatu kepada ekonomi, persekitaran, politik dan sebagainya, apakah dia mempunyai kesan kepada perniagaan kita? Okay, secara langsung ataupun tidak langsung. Alright. Jadi salah satu tools ataupun alat yang kita guna untuk memberi gambaran kepada perniagaan kita, melihat kepada 4 perkara ini sebenarnya ialah kita kata business model canvas. Okay, so business model canvas, seperti selalu saya tekankan, ialah merupakan alat berfikir. Okay, dia alat berfikir untuk kita menjana strategi apa yang kita patut buat lepas ini. Okay, bagaimana kita mendapat nilai, bagaimana kita membentuk nilai dan mendapat nilai. How do we capture value and create value? So how do we create value? Ialah belah kanan kiri. How do we capture value? Belah belah kanan kiri. Belah kiri is how do we capture value, how do we create value. Belah kanan is how do we capture value. Okay, ini penting because jangan fikir dalam bisnes benda ni berasing-asing. Dia tak berasing-asing. Dia semua berkaitan. Dia berkaitan. Dia bukan macam you letak dalam, ada botol-botol berbeza, you masuk sini, dia tak efek yang sana. Tak ada. Dia ada gangguan kat sebelah sini, ada pergerakan. Dia akan ada kesan kepada bahagian-bahagian lain dalam bisnes kita. Jadi sebagai usahawan, kita perlu peka dengan kesan-kesan ini. Apakah dia punya kaitan dan kesan yang menyebabkan kita mungkin perlu mengubah strategi kita. Okay. Jadi untuk hari ini kita sambung sedikitlah daripada apa yang kita bincang minggu lepas. Minggu lepas kita cakap pasal apa minggu lepas, Farah? I pun ingat-ingat lupa sebab minggu ni macam tiba-tiba macam kabur je. Okay. Minggu lepas kita profitability. Road to profitability. Okay, sebelum tu kita cakap mengenali pelanggan anda kan? Okay. Minggu lepas 18 hari bulan kita understanding your customer. Okay, understanding your customer. Okay. So ini ada kaitan dengan understanding your customer. So bila you nak buat developing message untuk you punya market, you must understand your customer. Okay, so apa yang saya cakap minggu lepas ni sebenarnya berkaitan dengan minggu ini. Okay, jadi itu sebabnya benda yang sangat-sangat penting. Tuan-tuan dan puan-puan kat sini mostly dah ada business. You dah ada business. You dah ada pelanggan. Jadi tugas semua dekat sini ialah untuk mengguna maklumat yang ada untuk mengenali pelanggan anda supaya kita dapat memberikan message yang sebaik mungkin kepada mereka. Okay. Alright, sebab bunyi ni sangat mengganggu minda saya. I stop share sebab I nak stop bunyi orang ting-tong masuk. Next time maybe kalau yang masuk lambat lepas 8:30 ni kan kita tutup pintu je lah. Sebab bila tengah bercakap kan dia bunyi-bunyi tu macam pening. Kena cari mana tempat nak menutup bunyi dia.
Okay, tak apa. Alright. Okay, so apa yang kita bincang minggu lepas ada kaitan dengan minggu ini. Alright, so jangan rasa bila saya kongsi yang minggu lepas ni, maaf lambuk kelas kena buat ketuk ketampir. Lain kali kita kunci pintu. Okay, so bila kita tadi saya bercakap mengenai business model canvas, itu alat untuk membantu kita melihat bagaimana kita create value dan capture value, bagaimana kita membentuk nilai untuk pelanggan kita dan bagaimana kita dapat pulangan daripada pelanggan kita. Itu business model canvas. Yang saya gunakan, yang kami gunakan di Start Navigo, kami menggunakan growth wheel. Okay, so pastinya tuan-tuan dan puan-puan masa ada training hari tu, dia ada sebut tapi saya rasa dia orang tak ada buat secara detail. So apa yang kami bantu dari segi beberapa perkongsian sebelum ini ialah membantu dari segi bila kita dah tahu apa yang kita nak buat, okay, apa keputusan yang kita nak buat dan tindakan yang kita nak ambil, kita nak tahu apa dia sebenarnya yang kita nak, keputusan yang kita nak buat dan tindakan yang kita nak ambil. Jadi dengan growth wheel ni, dia membantu kita untuk kata, okey, sekarang saya tahu saya kena fokus perkara-perkara tertentu dalam perniagaan saya. Jadi ada benda-benda yang saya perlu lakukan supaya bisnes saya boleh bergerak maju. Okey. So kebanyakan sini dalam Seda Angel punya program, dia either betul-betul startup, dia baru nak mula, ataupun dia mula pun saya rasa dalam masa kurang daripada 3 tahun. Ini secara kebanyakan daripada sini. Saya rasa tak ada siapa sini lah yang lebih daripada 5 tahun lah saya rasa kat sini kan. Jadi, kalau tuan-tuan dan puan-puan usahawan yang macam tu, selalunya ada 2 segmen yang sangat menjadi cabaran. Iaitu segmen cabaran utama ialah konsep perniagaan. Itu you punya business konsep yang termasuk idea, portfolio produk, model pendapatan, portfolio pelanggan dengan kedudukan dalam pasaran. Okey, itu memang sebagai satu company yang baru nak mula, itu yang pening pertama. Okey. Yang pening kedua, ialah cabaran yang kedua ialah customer relation, hubungan dengan pelanggan. Kita dah bincang sedikit sebanyak minggu lepas. So yang mana kerap kali usahawan kita tidak mengambil peluang atas jaringan, atas networking. Okay? Sebab dia tidak menjalinkan silaturahim dengan orang-orang sekeliling. Okay? Masuk dekat universiti, duduk pulun belajar aja. Tak ada pun fikir siapa kiri kanan, siapa duduk ke. Macam mana you boleh ada hubungan baik dengan mereka yang in the end mereka akan beli produk kita. Jarang usahawan. Dia selalu just cari kawan-kawan rapat aja. Dia tak ada lebih menjangkau lebih daripada itu. Okey. Lepas tu kita bercakap mengenai pasaran. Sebab pemasaran ni sentiasa berjalan. Walaupun kita punya bisnes dah maksimum, kita sepatutnya pemasaran kita, selagi bisnes kita berjalan, kita patut sentiasa ada pemasaran. Okay. Saya ada kongsi hari tu, saya cakap kalau you punya business dah full capacity, dan you kena belajar buat penjadualan. Buat penjadualan supaya you boleh cakap dekat pelanggan you, kita maaf sekarang ni saya dah penuh, tapi saya boleh buat minggu depan. Okay. Sebab pelanggan ni dia nak tahu. Jangan bagi, saya tak sure bila boleh tak dapat. Tu memang kita tak dapat nak pegang pelanggan kita. Okay, jadi kita kena tahu. Itu sebabnya saya selalu kerap kali cakap penjadualan tu sangat penting. Okay. Right, dan kita cakap pasal sales and service, maksudnya perkhidmatan after sales service dan sebagainya, communication dan PR dan branding. So branding pun sangat penting. Kenapa contohnya saya nak kongsi kenapa orang ada brand. Okay. Sebab brand ni adalah satu aset. Okay, kalau kita tengok McDonald lah contohnya, kan? Orang dah tak tahu muka McDonald tu macam mana. Okay? Ronald McDonald, rupa dia macam mana orang pun tak tahu. Tapi bisnes dia, brand dia orang tahu.
Ramainya yang masuk lambat. Okey, jap. I kena usaha juga supaya tak bising ni. Kejap audio setting. Let me see. Mute. General. Full screen. Ketuk ketampi. Kejap mana dia? Itu nampak. Audio. Sekejap kita tengok. Pintu automatic. Di mute, maaf. Space. Okay. Tak nampak lagi. So. Okay. Tak apalah. Okay. So. Kebanyakan ada lagi. Ya Allah, ya Tuhanku. Dah tutup pintu dah lepas ni. Kunci dah. Bagi dia masuk lepas tu dah. Oh, okay. Dah jumpa dah. Play sound. Okay. So, rata-rata daripada pengalaman saya menjadi coach lebih daripada 10 tahun ni lah. Memang sebab kalaupun perniagaan tu dah bertahun-tahun pun, kebanyakan cabaran yang dihadapi masih lagi cabaran bahagian kuning dengan bahagian hijau. Okey, maksudnya bisnes idea dia tahu bisnes dia bagus, jalan tapi dia tak tahu kenapa. Okey. Ataupun jadi dia nasib baik. Dia kira nasib baik bisnes dia bagus, tapi dia tidak peka pasal benda tu. Jadi bila benda tu jatuh baru dia tergapai-gapai nak mencari penyelesaian. Okey. Dan kebiasaannya bila dia ada masalah dekat kawasan lain, especially kawasan hijau, maksudnya customer relation, biasanya dia berasal daripada tempat business konsep. Okey, business konsep dia. Maksudnya dia tak kenal betul customer portfolio dia. Dia tak tahu kedudukan dia. Saya tak share screen sebab ramai sangat masuk lambat tadi. Saya hot sikit. Saya nak tutup bunyi tapi saya tak jumpa bunyi tu dekat mana. Jadi lepas ni, kalau siapa lambat, 8.40 saya tutup pintu tau. Okay? Okay? Sebab hari ni saya panas sikit, banyak cakap. Parah gelak je. Okay. So, masalah yang dihadapi ialah biasanya kuning dan bahagian kuning maksudnya you punya business concept dengan you punya customer relationship tu, itu yang membawa duit masuk. Itu bahagian yang membawa duit masuk. Kalau you tak dapat buat benda tu betul-betul, you ada cabaran dekat situ, dia akan menyebabkan bahagian lain tu, because bahagian biru dengan merah, iaitu organisation dengan operation, tu semua makan duit. Okay, tu semua cost center. But bahagian hijau tu, bahagian customer relations dengan business concept tu, itu yang membawa duit masuk. Okay, dapat? Thumbs up, bagi betul. You faham? Faham tak? So, kalau you punya customer relation punya bahagian tak clear, you punya business concept macam mana you buat duit tak clear, you akan menghadapi cabaran besar untuk mengembangkan perniagaan. Alright? Okay. So, last week kita bercakap mengenai kenali pelanggan anda. And then you kena pastikan you kenal pelanggan you. Betul-betul. So, janganlah cakap pelanggan saya umur 20 hingga 40 tahun. No. Pelanggan you mesti dalam group, because you dah ada business. So,
pelanggan you patut tengok daripada yang sedia ada ni sekarang. Sedia ada yang datang dekat kedai you ni. So dalam masa 2 minggu yang dia datang dekat tempat you tengok dia ni lelaki ke perempuan. You agak-agak dia ni kerja dekat mana. Okay? Dengan cara gaya dia berpakaian. Okay? Kereta yang dia bawa. Okay? Apa yang dia order. Cara dia bercakap. So you kena ambil nota 2 minggu at least nak tengok. Dan daripada situ you ambil kumpulan yang paling besar, yang paling banyak duit bagi dekat you. Itu is you punya main market. Okay. So itu kalau you dah ada business you dah stable. Tapi what if kalau you baru nak mula? So kalau you baru nak mula, you kena ada andaian lah. Okay. Andaian dari segi lokasi you dekat mana, pelanggan yang paling berhampiran yang you nak tarik tu siapa. So always ada tiering. You tak boleh samakan semua pelanggan. Okay, like it or not. Tak boleh. Kenapa? Sebab lain pelanggan, lain kuasa membeli. Okay, different power, purchasing power. Okay, different purchasing power. So different product, different segment market. Okay, makan dengan kosmetik different. Kosmetik dengan buat baju different. You jual bahan mentah, contohnya ada cili giling kat sini kan, lain. Kan? So you tak boleh fikir you ikut bulat-bulat macam mana orang lain buat. Tapi cuma what you can do, apa yang you boleh buat is tengok apa yang dia orang buat ni kan, marketing gimmick dia ke marketing dia, apa yang berjaya. Dan you kena tanya, kenapa dia buat boleh jadi? Itu yang you nak belajar. Bukannya you tengok, you terus ikut bulat-bulat. Dia bubuh kucing dekat dalam Instagram dia, kau pun bubuh kucing. Okay? You tunjuk family, dia tunjuk family dia dekat dalam dia punya TikTok, you pun tunjuk family you. Okay, tak sama. Tak sama. You kena fikir, customer you, apa yang dia nak tengok? Apa dia nak tengok daripada you punya perkongsian. Okay? Got it? Thumbs up kalau okay. Kalau saya tak dapat respon, saya senyap apa ni? Okay, thank you kepada yang respon. Okay, right. So, 2 minggu, kalau ISO you usah 2 minggu, tengok pelanggan you siapa. Buatlah logbook. Tulis kat sini, ni kalau you ada, buat database. Okay, buat database. Buat database sebanyak mana yang you boleh dapat. Okay, yang penting. Sebenarnya orang ni dia tak lokek nak bagi maklumat. Tapi cuma dia nak pastikan maklumat tu tak disalahguna. Okay, so you kena pastikan maklumat yang you terima, you tak jual kat orang lain. Okay, you jangan jual kat orang lain dan you jangan spam. Janganlah tak habis-habis hantar benda yang sama. Kadang-kadang dia menyampah, dia orang block you. Okay, right. Okay. So, ini kita nak cakap mengenai customer relation. Okay, dan saya nak bercakap mengenai okay, bila you nak buat you punya marketing fan. Okay, messaging you. So, ada beberapa cara untuk you membuat aktiviti pemasaran. Okay, you ada cara tradisional iaitu advertising pakai print media. Ya, Tuan Haider. Tangan naik tu ada soalan ke? Tuan Haider, tangan naik tu ada soalan ke? Okay. Yeah, so flyer for example. Okay, so walaupun sekarang ni ramai orang cakap, dia kata semua kena online, semua kena pakai social media. Okay, tapi you kena faham pelanggan you macam mana. Adakah pelanggan you ada opportunity untuk guna social media ataupun tidak? Okay, right?
So kalau dia tak ada, kalau you tahu internet dekat tempat you memang internet yang memang macam cik semua, kejap ada, kejap tak ada, then internet might not be, social media might not be the best way for you to do you punya advertising. Okay. Maybe you kena pakai print. You still, print pada saya masih lagi relevan. Tapi cuma you kena kira you punya cost dan manfaat dia. Okay. Jadi pada saya tak salah kalau you nak buat dekat kawasan taman perumahan you, business you ialah you nak fokus taman perumahan you, you boleh je mula dengan print, flyer. You know, buat flyer bagi dekat kawan-kawan dekat kawasan perumahan you ataupun guna macam tu dulu. Okay, tak apa, boleh. You boleh ada handbook, you boleh ada portal, you boleh ada outdoor media, you ada TV, radio, web banner, semua advertising ada, macam-macam ada. Soalannya, adakah ini advertising yang pelanggan you, sasaran pelanggan you guna pakai? Okay. Adakah ini yang mereka guna pakai? Sebab kalau mereka tak guna pakai, then tak guna you bubuh iklan tersebut. Okay. So kadang-kadang saya pun curious juga. Saya pun ingin tahu bila baru-baru ni saya balik Melaka kan. Lepas tu saya tengok dekat tepi jalan raya tu kan, penuh iklan. Tudung lah, tudung bawal lah, kurus lah, muka nak cantik lah, okay, adalah macam-macam lah kan. Tapi soalan saya, okay, adakah ramai pelanggan yang actually melihat daripada iklan tersebut di situ? Okay. Jadi jangan membabi, okay, saya memang guna, bukan maksud saya, jangan membabi buta lah. Jangan just buat kerana orang lain buat. You kena betul-betul tahu. You boleh test. Test market tak apa. Tapi you kena ada kata, okay, saya hanya bubuh 1 bulan saja. Ni je saya sanggup bayar. Dan saya akan buat analisa. Maksudnya bila ada pelanggan datang dekat you, pelanggan baru, you tanya dia, tuan dapat tahu mengenai bisnes saya ni daripada mana? Daripada website saya ke? Daripada tu yang kita guna. So kalau kita dapati, ya, memang hari tu saya konvoi pergi Johor. Saya nampak iklan papan tanda you all, iklan you all, billboard. Saya terus teruja nak beli. Okay. Jadi kalau dia cakap macam tu, then okey lah. Berbaloi lah. So berapa sale you dapat daripada dia? Cover tak you punya duit yang you buat billboard tersebut? Kalau tidak, buat apa you nak letak kat situ? Okay. Sebab you kena ingat, masa orang drive, especially dekat highway yang tak ada traffic jam, kadang highway tu laju je kan, orang tak tengok. Kan? Orang yang kalau dia drive seorang-seorang kan, dia tak tengok billboard, dia tengok jalan aja. Okay? So, kita kena tahu. So, jangan buat sesuatu tanpa mengambil kira pulangan yang kita keluarkan daripada kos tersebut. Daripada masa yang sama, pemasaran sentiasa kena berjalan. Cuma kita pilih pemasaran yang sesuai dengan pelanggan. So, print, business card, brochure, product sheets, presentation poster. Terpulang kepada tujuan. Terpulang kepada tujuan kita. Okay? Sekarang ni kadang-kadang orang kata business card ni tidak membawa apa-apa makna. Okay? Sekarang ni semua scan je. Ada betul, ada tak betul. Tapi tak ada salahnya kalau you buat business card. Okay? Tapi bila you buat business card you kena ingat, orang tak kenal you siapa, tak kenal you apa. So, kalau boleh, ada gambar produk you. Ada sesuatu yang menyebabkan dia akan tengok business card you. So, jangan bubuh sekadar nama, alamat. Mesti dekat ada dia punya, what they call it, sesuatu yang membawa makna yang dia nak pegang business card you. Okay, saya bagi satu contoh business card saya lah. Okay, business card saya. Saya kena stop share sekejap. Dan saya alih saya punya virtual background. So you all nampaklah betapa bersepahnya background saya. Okay, tak nampak. So saya kena none. Okay, saya punya business card dia macam 10. Saya bagi contoh lah. Okay, ni memang saya ambil idea daripada Growth Wheel.
So business card saya macam 10 dan dia ada nama syarikat saya, saya punya tagline, okay, dan ada cerita mengenai platform yang saya bawa. Okay. Dan pada masa yang sama, saya ada maklumat mengenai apa yang saya buat. Jadi bila saya bagi business card saya ni, orang tertarik, dia kata, wow, unik you punya design, tengah ni apa? Then kita buat story lah, message kita. Right. So jangan buat benda hanya kerana, oh kita semua kena ada business card. Okay. So kalau boleh you ada business card, you boleh letak gambar produk you, tapi the trick is apa tau? Trick dia, jangan bubuh segala macam benda. Jangan bubuh segala macam benda yang you jual. Pening orang tengok. You nak letak benda yang paling you punya kiranya, apa ayat saya nak pakai, perkataan yang saya nak cari ni, kira benda yang number one lah, premium yang you jual. Yang orang akan like, wow, menarik ni. Okay. So you nak buat macam tu. Simple and straightforward. Okay. Dapat? Thumbs up kalau okay. Okay, kita kena tukar balik kita punya background ni supaya tak nampak bersepah. Okay, awesome. Right. So then, may I share balik? So remember, benda yang saya nak pahatkan kat otak tuan-tuan dan puan-puan, bila you buat sesuatu tu, you kena tahu kenapa you buat. Jangan buat hanya kerana orang lain buat, you pun buat macam tu, tanpa tahu sebab kenapa you buat. Jangan buat macam tu. Always tahu kenapa you buat flyer. Kenapa you pakai TikTok dan bukan Instagram. Kenapa you pakai Facebook lagi dan bukan TikTok. You kena tahu kenapa. Alright, sebab memang Instagram dengan IG ni biasanya umur kumpulan lain. TikTok umur kumpulan lain. Twitter kumpulan lain. Sekarang ada Twitch. Mungkin tak banyak pengguna dia, tapi dia pengguna tegar. Macam Twitch tu selalu gamer. Orang buat live stream game. Okay. Jadi umur dia dalam peringkat orang yang tech, peringkat umur muda. Adakah itu you punya segmen pelanggan? Okay, right. So online marketing. Okay, so selalunya saya cakap, kalau kita buat TikTok, whatever, selalunya saya memang anjurkan bahawa you kena ada dedicated page, sama ada dalam Facebook ataupun you ada blog, yang mana you boleh sentiasa letak produk you. Jadi semua social media you sebenarnya nak suruh dia orang pergi klik dekat you punya website. Itu tujuannya. Sebab you nak dia orang pergi klik dekat website you supaya you boleh check berapa ramai orang berminat dengan produk you. Okay. So buat TikTok, you nak actually tengok follower you berapa ramai. You nak tengok conversion you berapa ramai. You boleh fokus. Macam saya tahu sekarang ni ramai orang buat jualan atas TikTok. You know, jual macam-macam, jual tudung dan sebagainya. Okay, tapi penat tau. Because you tak pergi live, you tak dapat sale. Betul tak? You tak live, you tak dapat sale. Okay. The thing is yang kita nak buat supaya you passive sikit. Bila you buat live, you dapat sale. You tak live pun you dapat sale. Okay. Dan cara yang best sebenarnya you ada page. Supaya orang sentiasa, apa-apa you buat, you akan refer. Check harga dekat my page. Check I punya menu dekat I punya page. Dekat I punya IG, whatever. I punya Facebook, apa. Because you nak dia, because bila dia ambil effort, remember kita cakap pasal awareness, desire, interest dengan action. AIDA tu kan. You nak dia ada interest. Macam mana you nak tahu dia ada interest? Dia sanggup pergi dekat website you. Okay, tapi you nak buat dia mudah supaya dia just klik je, dia terus pergi dekat website you.
Tak naklah sampai 10 kena isi borang, 10 jenis borang baru nak dapat pergi website you. Tak naklah kan. Okay. So itu sebabnya sangat penting, sangat afdal bila you buat you punya IG, you punya Facebook, you punya Insta, you punya TikTok, profile tu sangat penting. Profile tu sangat penting. You kena mengkhusus kepada you apa sebenarnya. Kenapa I patut tengok you? Kenapa I patut beli daripada you? Macam tu. Okay? Got it? Right. So, direct marketing tu, direct post, direct mail. Okay, don't be surprised. Sebenarnya masih lagi, kalau you buat business international business, email masih lagi sangat penting. Okay? So, jangan fikir email ni remeh, email ni untuk orang tua-tua. No, because antara semua kaedah messaging yang masih lagi diguna pakai dan boleh dibawa masuk ke mahkamah ialah email. Okay? So, jangan underestimate email punya power. Okay, especially kalau you nak tunjuk you ni sebenarnya pakar dalam bidang you, business you. So lagi you pergi publication, you pergi promotion dan sebagainya. So publication tu kalau you contohnya, I tahu 2-3 orang kat sini dia ada clinic vet, dia ada buat whatever kan. So you nak tunjuk you pakar lah. Okay, any soalan? Before I go into message. Okay, semua okay? Thumbs up, semua okay? Alright. So you cari, so business card you carilah produk you yang paling hot, paling top. Kadang-kadang macam hari tu yang saya baru pergi balik Melaka ni, cousin saya kahwin, ada orang jual putu piring, memang saya suka. Dua benda yang saya suka bila pergi kenduri, putu piring dengan apam balik yang cute tu, apam balik yang nipis tu. Okay, itu memang my favourite. So saya beratur lah untuk putu piring ni. So memang dia ada business card dia dan bagus, dia bubuh gambar putu piring dia dekat dalam business card dia. Jadi saya senang nak ingat, okay saya nak order putu piring, saya tahu produk dia putu piring. Jadi saya akan letak tepi cantik-cantik. Nanti kalaulah insya-Allah anak saya kahwin, saya akan buat style ala-ala gerai. Okay, ala-ala jamuan teh. So tak adalah nasi minyak sangat, tapi ada. Okay, so sorry I macam tengah terconfuse sikit. Okay, apa benda yang aku share ni? Okay, silap. Sorry. Kenapa I tunjuk muka-muka you all? Okay, nampak ni? Nampak pun. Okay. Right. So now, ni saya rasa saya ada apa kita pun boleh kongsi. Kalau you nak, you minta, you kena cakap dekat Farah, kata saya nak dan kita hantar. Kalau tidak, malah nak hantar kat ramai-ramai orang yang tak datang kelas kan. Okay. So dekat sini dia ada satu decision sheet yang berkongsi, okay, apa advertising you nak buat, apa material you nak pakai, apa social media presence, direct marketing. So tak semestinya you buat semua. Again, bila kita buat checklist macam ni, bukannya nak suruh buat semua, tapi apa growth wheel telah buat, dia sediakan apakah cara, macam kita cakap 26 jenis kaedah nak buat pendapatan. Okay, kaedah nak buat pendapatan. Tak semestinya you buat semua 26. Tapi at least you tahu ada 26 cara. Jadi you boleh fikir cara mana yang paling afdal, yang paling sesuai. So sama juga dekat sini, apa marketing media yang you nak pakai, you pilih yang paling sesuai berdasarkan kepada pelanggan. Okay, berdasarkan ke pelanggan, specific customer group. Okay, so you kena cari pelanggan you type yang macam mana. Okay, type yang memang suka TikTok, type yang suka baca surat khabar, because masih lagi orang membaca surat khabar. Surat khabar printed. Okay. Alright. Masih lagi orang baca majalah. Okay, mungkin tak sebanyak sebelum ini, tapi ada. Okay. Jadi you kena tanya diri you, industri you, adakah mana satu. Okay, tapi rata-rata saya bercakap dekat sini memang banyak-banyak pakai social media. Jadi, bila saya bercakap, tuan-tuan dan puan-puan, sila upkan you punya social media marketing,
Janganlah jumpa dengan saya bulan depan pun tak buat lagi. Saya rasa penat. Okey, siapa yang terasa tergigit cili, ni bukan cili gemuk, giling, ni cili api, bagilah rasa sikit. Okey, sebab kalau you tak buat, kalau you tak up you punya presence dekat dalam social media, memang business akan macam tu juga. Sebab you buat cara business macam biasa. Okey? Dan mula-mula memang tough sikit. Mungkin tak ada traction. Tapi bila you nak cari ayat-ayat, you nak cari video macam mana, you nak cari caption macam mana yang menarik minat pelanggan you. Okay, right. Dan tak ada satu jawapan yang boleh menjawab semua orang benda yang sama. Okay. Taste and end, you punya kuih bantal, kek bantal you kan? Kek bantal kan? You buat kek marble kan? Betul tak? Ada satu lagi dia buat roti, saya takut saya tercampur-campur. So you tahu apa benda yang you tahu pelanggan you beli daripada you dia nak apa. So you kena tanya, kalau you tak sure you tanya dia. You kena tengok apa benda yang dia minat. Kadang kalau saya nakal juga, apa saya buat, saya tengok Instagram follower orang yang ikut saya tengok dia punya Instagram dan saya tengok dia follow siapa. Okay, so saya buat penyelidikan sikit. Dia tengok saya, dia pelanggan saya tanya dia Instagram dia apa, saya pergi Instagram dia dan saya tengok dia follow siapa. Dan saya tengok siapa yang top yang dia follow. Saya pun tengoklah kalau ada kompetitor yang jual kek macam saya pun tengoklah dia follow siapa kat IG yang kek macam saya juga. Dan saya tengoklah IG orang tu. Boleh. Okay. Kira macam orang kata stalker sikit, kena jadi stalker. Okay, tapi stalker bukan nak kacau dia. Stalker nak dapat maklumat. Okay, boleh? Boleh. Alright, right. So you kena pastikan bahawa you target you punya segmen betul-betul. Okay, so apa dia messaging? Senang je sebenarnya. Message kepada pelanggan mudah je. Dia nak dengar apa yang dia nak dengar. Dia bukan nak dengar apa yang you nak cakap. Dia nak dengar benda yang dia nak dengar. Okay, contohnya. Ada somebody buat iklan ni kan. Dia kata, keringkan rambut dalam 3 minit. Silalah beli di Shopee. Okay. So, apa pelanggan nak dengar? Pelanggan nak dengar, kita menyelesaikan masalah dia. Nak keringkan rambut dalam masa 3 minit. Tu pelanggan nak dengar. Tu message dia. So you nak olah message, you kena bayangkan you pelanggan, produk you, apa you nak dengar daripada, apa sebenarnya you nak daripada penjual tersebut. Okay. Ingin makan kek yang sedap tanpa menunggu, tempahlah dengan Taste of N. Setiap hari menu berbeza. I tak fikir pun benda tu. I cakap je. Sebab I bayangkan, I nak minum petang. Kan macam hari ni kan. Diet konon. Tapi lapar. Pergi dekat dapur, tak ada benda nak makan kecuali biskut kering. Tiba kalau somebody cakap kat saya, belilah kek marble yang sangat bermentega, yang sangat buttery. Dibakar hari ini. Sedia untuk dibeli. Terus saya keluar duit, order je. Faham tak? So you message you sebenarnya ialah message yang pelanggan dia yang nak dengar. Kita menyelesaikan masalah dia. Bukannya kita menjual. Bukan kita kata, belilah kek saya. Kek saya sedap. Dia kisah. Dia tak kisah. Betul tak? Tapi dia menyelesaikan. Anda terasa lapar, hari hujan, air kopi sudah tersedia tapi tak ada juadah. Dapatkan kek marble Taste of N sesuai untuk kopi minum petang anda. Boleh tak? Kan? Tuan Yasir tak ada kat sini. Tak nampak dia. Okay, dia cili giling, cili. So, Kumaran, you are doing tattoos, right? Okay.
Do you want to, be in trend? Be in trend with the latest design? So something like that from the point of view of the pelanggan. Okay, so ada decision sheet. Let me tengok. Okay, so macam mana you nak dapat maklumat? You boleh macam sini lah. You tengok dia ada apa cara you boleh tengok. You boleh tengok daripada keperluan pelanggan, tapi I'm not going to go in detail. Tapi as I said, you pantau siapa pelanggan you. Okay, dan daripada situ, okay, ni ada satu yang I kongsi, semua nampak boleh nampak apa saya kongsi ni. Okay, dia cakap kat sini elevator pitch. So elevator pitch ni is you nak jual diri you dekat orang, apa yang you nak cakap, apa sebenarnya you buat. Okay, so saya Safura Atan daripada Serat Navigo Consulting Private Limited PLT. Saya membantu usahawan untuk, okay, I help entrepreneurs to create and capture value. Because entrepreneurship is something really important for economy, and there is nobody really helping them in a structured way. So that is how we help through a platform. So that's my pitch. Tu apa I tahu siapa I. Tu nombor satu you kena tahu. Siapa you? Apa nilai tambah yang you beri kepada pelanggan you? So you kena tahu benda tu. Tu nombor satu. Nombor dua, you kena tahu apa message you kepada pelanggan. Jangan nak cari yang. Okay, you nak tahu message you. Okay, so you nak tahu message you. So sini, marketing message. Kalau you cakap dengan you punya pelanggan, apa sebenarnya mengenai produk you yang menarik, menyelesaikan masalah dia. So, dia bukan ada satu message tau sebenarnya. Kalau ada sesiapa cakap dekat you, produk you, marketing you, hanya ada satu message, dia salah. Sebenarnya, you kena sediakan pelbagai message. Sebab, terpulang kepada segmen pelanggan you. Okay? Bila kita bercakap dengan pelanggan, pelanggan ni ada pelanggan yang dia suka membeli dengan mata. Okay? Dia tengok benda tu cantik, benda tu menarik, dia beli dengan mata. Ada yang suka beli kerana apa yang dia dengar. Ayat-ayat you pandai mengayat. You menarik perhatian dia dengan ayat-ayat you. Ada yang membeli sebab dia suka rasa. Dia pegang, dia tengok, dia rasa dengan mulut. Pun ada juga. Jadi bila kita buat kita punya message, kita kena ada pelbagai message, cuma kita kena belajar bila kita berhadapan dengan pelanggan tersebut, message apa yang paling sesuai dengan dia. Okay? Dan you boleh tahu daripada soalan dia tanya. Ada sampel tak? Maksudnya dia seseorang yang suka nak tengok ataupun rasa benda tersebut. Okay? Ataupun dia cakap dekat mana boleh tengok gambar. Dia somebody yang visual. Okay. So sentiasa message tu sebenarnya daripada bagaimana kita hendak menyelesaikan masalah dia. So dekat sini kan marketing message dengan ada pelbagai benda yang you boleh tulis. Tapi bila you jumpa dengan pelanggan, you tak cakap semua. You cakap benda yang penting kepada pelanggan sahaja. Sebab setengah-setengah pelanggan, dia nak tahu customer testimony. Berapa ramai pelanggan dah beli daripada you. Okay. Benda ni betul-betul dipercayai ataupun tidak. Sebab pelanggan membeli kerana percaya. Okay. Ada satu yang tengah viral kat TikTok ni. Apa? Yang pasang, saya tak tahu ubat apa yang dibubur kat nadi. Nanoteknologi. Lepas tu nenek ni dia panggil diri dia nenek. Putih melepak lah. Kulit licin, gebu-gebas lah. Okay. Wah, dia bayar I lah. Tapi I macam macam tak real aja. Saya pun takut juga kan. Saya ni macam kecut perut bab-bab ni kan. Dah kata, oh nanoteknologi kat nadi je. Okay, fine. Tu dia. Okay. Tapi terasa juga maybe nak try juga nak tengok jadi. Dia gebu-gebas ni. Okay. Right. Sebab dia guna emosi. Right. So dia cakap testimoni. Dia tunjuk ramai orang. Ramai orang dah gebu-gebas macam dia. Okay.
Lepas tu dia cakap pasal produk dia, kenapa produk dia tu dia kata dia dah pakai 6 tahun dia cakap. Okey, dan dia pakai terus dalam masa sebulan tu dah jadilah dia cakap. Dan 6 tahun dia pakai. So dengan muka dia tunjuk muka dia, memang orang boleh percayalah, mudah percayalah. Okey. Dan dia cakap pasal kalau harga merupakan isu untuk pelanggan you, harga you nak bersaing daripada harga, dan you boleh cakap harga dengan kualiti, okey. Kalau benda tu benda yang mahal, sekarang ada macam-macam kaedah pembayaran Atomy lah, apa benda kan. Shopee pun ada installment kan. Jadi you kena tahu apa yang you offer yang mungkin akan menarik minat pelanggan you. Okey. Risiko dia contohnya you bagi dia test dulu. Kalau dia tak suka dia boleh pulang. Ataupun dia kata kalau you suka ada stok sentiasa ada. So you boleh create you punya message based on apa masalah yang you rasa dihadapi oleh pelanggan you, supaya bila dia tanya you boleh terus cakap. So jangan masa tu baru nak terkapai-kapai, bila you nak buat closing baru you terkapai-kapai nak kata apa yang nak cakap dengan pelanggan I. Benda tu sepatutnya dah dalam minda kita, patut ada skrip. So semua ada skrip sebenarnya. Kalau you ada buat bisnes untuk agent contohnya, sebenarnya you sebagai owner bisnes tu yang kena sediakan skrip tu kepada agent you. Okay. Itu training yang you bagi dekat agent you. Betul tak Farah? You buat apa? Quantum metal lah? Benar. Macam saya, atasan saya yang buat kelas untuk kami. Yes. So you punya orang yang menjaga you tu dia yang bagi you script kan, dia ajar you script macam mana nak buat closing. So kalau you own a business, you yang kena siapkan script tu untuk staff you. So you kena, itu sebabnya saya cakap kenali pelanggan you dan you tahu ayat macam mana nak memikat hati mereka. Dia sama je macam you nak orang kata pick up line lah. Kalau guys nak pick up girls kan, you kena tahu ayat-ayat yang menyebabkan dia tergelak, maksudnya tertarik kan. You pun kena ada ayat-ayat pemanis kan yang menyebabkan dia pun tertarik nak bercakap dengan kita. Sama. Konsep yang sama, konteks berbeza je. Alright, I think decision sheet ni nanti I bagi dekat Farah boleh kongsikan. So skrip ni memang kena sentiasa ada, kena ingat. Dan bila bercakap tu janganlah macam mana saya nak cakap, macam mana macam kita menghafal pula kan. Janganlah. Kena make it natural, macam conversation. Okay, right? Any question? Ada apa-apa soalan Cepu Mas? Okey, satu perkara yang saya kongsi kepada beberapa orang yang saya dah kongsi dekat sebelum ini lah, saya dah kongsi dekat sini. Bila kita nak buat kita punya message tu kan, dia mudah je sebenarnya. Satu soalan yang you kena jawab kepada mereka ialah, kenapa saya kena beli produk ini ataupun kena guna servis ini? Kenapa benda ni penting untuk saya? Okey. Itu soalan nombor satu. Contohnya, saya bagi contoh petang tadi saya ada training, saya ada coaching dengan klinik vet kan. Dia baru buka klinik vet. So, saya cakap kat dia, you kena cerita kat dia kenapa penting dia dapat servis you. Kenapa dia perlu mandulkan kucing dia. Kenapa kucing-kucing tu kena ada vaksin. Kenapa patutnya kucing-kucing tu ada grooming. So you bukan cakap you ada grooming service, you tak cakap tu, tapi you cakap kenapa kita patut mandulkan kucing kita, kenapa kita patut bela, kalau kita bela kucing kita kena jaga bulu dia. Kenapa? So kita kena kenapa kita kena buat sesuatu. Tu satu benda yang you kena jawab. Okay? Alright? So kenapa kena beli apa servis kita nak cakap kat sini kenapa kita kenapa kita perlu beli again you kena buat spin yang positif lah, sebab kadang-kadang
Ada kat sini saya jual, dia jual popcorn kan. So, kenapa popcorn dan bukan rempeyek? Kenapa popcorn macam ni dan bukan popcorn macam tu? Apa beza popcorn bulat dengan popcorn yang bentuk macam buih tu, bentuk apa? Bergedak-gedak tu. So you nak tunjuk kepentingan produk tersebut. Okay. Yang kedua, yang you nak jawab dengan message you, kenapa you? Kenapa beli daripada you? Kan? So, you punya message tu kena menjawab. Kenapa you boleh menyelesaikan masalah dia? Kenapa you? Sebab, you boleh buat guna testimoni. Sebab you memang servis yang bagus. Sebab servis yang berkualiti. Sebab you guna produk yang premium. Sebab memang sedap lah orang cakap semua. So, dalam you punya marketing, tak semestinya beli daripada saya. No, you kena cakap. Kenapa you kena pakai produk ini? Dan kenapa saya lah orang yang paling bagus untuk tuan-tuan beli produk tersebut daripada saya. So tak payah hard sell, kita soft sell. Kita berkongsi. Dan lagi satu, contohnya lah, bila kita buat pemasaran ni kan, kita buat pemasaran hebat-hebat ni kan, tapi kita punya production dah 100%. Okay. Apa yang kita kena perlu buat? Kita kena bantu orang lain. So maksudnya kalau ada pesaing kita yang lebih kurang sama bagus dengan kita tapi dia tak dapat bisnes, kita tak boleh fulfill. Pelanggan kita cakap, I nak produk you tapi you tak boleh buat. You recommend. Recommend aja orang yang paling dekat yang you boleh kata mutu dia bagus dengan harga yang dia beri. Why? Sebab you nak maintain relationship. You nak tunjuk bahawa you ni, you know, you kisah pasal pelanggan you. Okay, you bukan situ untuk dapat duit dia je. Maksudnya. Okay, nampak? Sebab kadang-kadang kita nak tangkap ikan paus. So, nak dapat ikan paus tu bukan dapat hari-hari. Tapi kalau kita dah sekali dapat ikan paus, mungkin 6 bulan tak payah tangkap ikan paus lagi lah. Macam tu. Okay, got it? Semua muka serius saja. Okay. Alright? Okay. So, kenapa dia patut guna produk dan servis tersebut dan kenapa dengan you? Then the third thing you kena ingat, you nak mudahkan hidup dia. So, jangan buat benda yang menyusahkan pelanggan you. Okay, saya bagi contoh. You nak ambil database daripada pelanggan you. Okay, janganlah minta dia isi borang. You jangan minta dia isi borang. You isikan borang tu untuk dia. Okay. Ataupun you cakap drop je business card you. You drop business card you, I bagi you hadiah kecil yang berbaloi lah. Drop business card mungkin ada cabutan bertuah. So you ambil business card tu, you ambil maklumat dia. Tapi you jangan menyusahkan pelanggan you suruh diisi borang. Sebab saya memang kalau orang suruh saya isi borang, saya tak isi. Kecuali kalau saya dapat diskaun gila yang menyebabkan saya memang nak. Okay. So, mudahkan. Okay. So, satu lagi contoh kan, saya selalu cakap pada sesiapa yang dah coaching dengan saya kali kedua lah terutama sekali, saya bercakap mengenai WhatsApp marketing, WhatsApp, menggunakan WhatsApp. So, seboleh-bolehnya jangan pakai group. Okay, jangan pakai group. Kenapa? Sebab bila you buat group, you berkongsi nombor telefon pelanggan lain you kepada orang lain. Because dalam grup tu semua akan nampak siapa dalam grup tersebut. Betul tak? So, jangan market guna grup. Unless grup tu memang dah sedia ada, you join as ahli. Okay, tapi kalau you punya own pelanggan, you jangan buat grup. Sebab orang lain akan masuk dalam you punya grup dan mereka boleh ambil you punya database. So, jangan buat grup. Apa you kena buat? You buat broadcast. Okay, tapi broadcast dia ada trik. Broadcast, you kena make sure you punya pelanggan simpan nombor you. Kalau dia tak simpan nombor you broadcast apa pun dia tak akan dapat. Okay, so macam mana? Apa trik dia? Trik dia mudah je. Trik dia, bila pelanggan call you ataupun WhatsApp you, you terus cakap kata, terima kasih kerana menghubungi kami di sekian-sekian. Okay, terima kasih. Kami sangat menghargai. Okay. Dan you cakap, untuk memastikan bahawa
apa-apa perbincangan ataupun apa-apa message ni tidak masuk spam ataupun tidak di-block, mohon tolong simpan nombor kami. Okay, so first say thank you, second minta dia simpan nombor. Simpan nombor kami di handphone tuan ataupun puan. Dan apa you buat? You save nombor you dekat dalam phone you and then you share you punya nombor dalam sebagai contact card. Okay, so maksudnya you forward you punya nombor tu sebagai contact card. Jadi pelanggan tu dia boleh klik je, dia terus save nombor you dalam dia punya contact list. Nampak tak? So dia tak payahlah nak pergi save, lepas tu nama you Taste of Anne, spelling pun tak tahu benda kan. So you yang tulis, okay, Taste of Anne jual kek apa marble. Okay, so bila dia tengok you punya nombor, dia tahu you ni siapa. Nampak tak? So create you punya own contact card yang bila pelanggan call you, message you, you kata terima kasih menghubungi kami. Okay, diharap especially pelanggan baru lah, jangan semua pelanggan lama yang dah save punya ulang-ulang, kan dah menyampah juga kan. So just untuk pelanggan baru, you cakap terima kasih kerana menghubungi kami. Dan bila dia jawab, dia kata nak order, okay, boleh tak mohon tuan dengan puan tolong save number kami supaya message sentiasa sampai kepada tuan dan puan. Nan ni boleh klik dekat contact card ni. Then you masukkan dia dalam broadcast you. Okay tak okay? Alright, sebab as I said, kalau you tak simpan mereka dekat dalam you punya, dia tak simpan you punya number dalam dia punya contact list, you buat broadcast, dia tak akan, cuba tanya Farah, berapa kali dah kena dah? I pun kena juga dulu. Puaslah kita menghantar, rupanya budak-budak enjin ni tak ada nak simpan nombor I. Okay? Alright, any questions? Kalau tak ada question, kita sampai sini sajalah untuk hari ini. So mudah. Macam mana you nak tahu message you? Message you depends on you punya customer segment. Depends on the problem yang you are going to solve for them. So talk from dia punya point of view. Kenapa dia patut beli produk you? Kenapa dengan you? Okay, so ada satu this marketing message, key points yang you boleh guna sebagai pointers untuk you. So you boleh guna dalam pelbagai situasi. Nanti kan esok, I think esok baru saya hantar dekat Farah untuk share lah. Okay. So, ada any question? So kalau tak ada any question, saya tak nak tunggu sampai pukul 10. Cukuplah sejam kan. Okay. Semua okay? Okay, Coach. Okay, sila onkan kamera sebab Farah nak ambil gambar. Okay. Sedia. Kalau tak on, tak ada bukti datang. Okay. Kemarin Encik Rasid, Puan Suhana. Okay, Puan Roslin dia tak on, So siapa yang dah on, tangkap je lah yang. Okay, standby 1, 2, 3, senyum. Okay, sebentar saya save dulu. Okay, sebentar ya. Buat mini love ke peace one? Okay. Oh, Syakila tengah kerja ya. Okay, standby 1, 2, 3. Okay, standby 1, 2, 3. Okay, saya save sebentar. So next time bila ada benda macam ni, take the opportunity, because mungkin masih lagi tak kenal you dekat dalam webinar ni. You just take the opportunity to introduce yourself dekat dalam chat box.
Sebab masa ni lah peluang untuk you berkenalan dengan each other. Kan? Supaya mana tahu you boleh buat bisnes sesama sendiri. Okay, sebab kalau you tak network macam ni, you tak tahu siapa dalam jaringan you. Right? Boleh. So next time pada webinar macam ni, you just chat box, introduce yourself dekat dalam chat box, cakap, oh saya siapa-siapa, saya buat bisnes ni. Okay. Kalau nak tahu lebih lanjut, boleh contact dekat mana. Okay. Boleh.